我们非常谢谢儿童主日学的诗班， Kita mengucapkan terima kasih kepada paduan suara dari Sekolah Minggu. 他们就像2000多年前，小孩子们也欢庆耶稣进入这个耶路撒冷城。 Mereka seperti anak-anak di 2000 tahun yang lalu menyambut Yesus masuk ke Yerusalem. 就是2000多年前，庆祝这个冬至主日。 Itu di saat merayakan Minggu Palem. 希望不只是小孩子们，但是我们每个人也是嘛，我们要迎接主耶稣。阿门。 Kiranya bukan hanya anak-anak kecil, tapi kita semua juga menyambut merayakan Minggu Palem ini. 各位弟兄姐妹们，大家平安。 Shalom saudara-saudari semuanya. 大家好吗？感谢主。呀，今天我们有这个机会在庆祝这个冬至主日的时候， Hari ini di saat kita merayakan Minggu Palem, 我们也可以一起来思考这个冬至主日的意义。 kita juga sama-sama akan merenungkan makna dari Minggu Palem ini. 所以教会定了一个主题，就托我来分享，就是从盛宴到献祭。 Dan gereja sudah menetapkan tema khotbah pada pagi hari ini, yaitu dari perayaan menuju kepada pengorbanan. 经文就是从腓立比书第2章8节。 Nah, Alkitab diambil dari Filipi pasal 2 ayat ke-7 sampai ke-8. 我们请大家可以翻开各自的圣经，或是可以用手机，如果没有带就没办法，要看前面了。 Mari kita sama-sama melihat Alkitab kita. 我们先读用中文来读，然后再用印尼文。他既有人的样子，就自己卑微，存心顺服，以至于死，却死在十字架上。 Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. 我们安静的谦卑在神的面前来祷告。 Mari kita merendahkan hati untuk berdoa. 爱慕天父上帝创造宇宙万物的主，感谢你2000多年前愿意来到这个世界，为了救赎我们人的罪。今天我们有这机会，就是来到你的圣座宝座前，一起来敬拜赞美你，一起来歌颂你，一起来向你献上我们的祈祷。到了时间，我们也要主你的话语，借着你卑微的仆人来传讲。主你施恩高莫你的2位仆人传讲翻译的都是同感一灵，可以好的清清楚楚的把你的话语真理传讲给大家，使每个人听的人都得到主你的话语来帮助引领。主求圣灵也使我们每个人用敏锐的耳朵、饥渴慕义的心来寻找你的真理。感谢主，把这个时间交托仰望祷告，奉靠主耶稣名求，阿们。各位弟兄姐妹，我们今天就是要纪念这个冬至主日。 Saudara-saudari, hari ini kita akan merayakan Minggu Palem. 这是一个很特别的时刻， Itu suatu saat yang sangat istimewa. 也就是在我们基督教里面是一个大节期、大节日。 Dan juga merupakan satu perayaan yang besar di gereja Kristenan. 它跟这个圣诞节、复活节同等的。 Dan juga setara dengan perayaan Natal dan perayaan Hari Kebangkitan. 所以我们可以看，当这个当时2000多年前的时候， Dan kita bisa lihat di 2000 tahun yang lalu, 就是按照这个圣经四福音的书来记载里。 yaitu dicatat di 4 Injil. 有牧师曾经已经提醒了，如果圣经里面有四福音记载的，这表示是很重要的事情。 Dan pendeta Yufrendi pernah mengatakan bahwa jika ada hal yang dicatat di 4 Injil semuanya, maka hal itu sangatlah penting. 但是今天我要从这个马太所写的来告诉大家这个故事。 Pagi hari ini kita akan mengambil dari Injil Matius untuk menceritakan kejadian ini. 如果我们看在马太福音21章8到9节里面， Jika kita melihat di Injil Matius pasal 21 ayat 8 dan 9, 这是当耶稣还没有这个受苦的时候，他要进入耶路撒冷城。 yaitu di saat sebelum Yesus disalibkan, dia akan masuk ke kota Yerusalem. 当时人们高声欢呼他， Di saat itu orang-orang pada berteriak untuk menyambut dia. 甚至他们铺上他们的衣服，和像刚才小朋友的，把这个棕榈树放在地上。 Mereka bahkan membuka baju mereka dan meletakkan daun palem ke lantai. 他们喊着和散那，和散那，
奉主名来的是应当称颂的。 Dan mereka berteriak mengatakan, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. 各位弟兄姐妹，你不要以为这个和散那跟哈利路亚是一样的，是不同的意思。 Kata Hosana artinya berbeda dengan kata 这 Haleluya. 个和散那的词来自这个希伯来语， Kata Hosana berasal dari bahasa 就 Ibrani, 是何西亚， yaitu Hosea. 它也是什么？救我浪，救我们，救我们，救我浪啊，救我浪啊！ Yang berarti Minta tolong adalah gitu ya. yang berarti adalah selamatkan, tolonglah kami. 各位弟兄姊妹，为什么以色列人会说救我浪啊，救我们啊？ Mengapa bangsa Israel bisa berteriak mengatakan tolonglah kami, selamatkanlah 如 kami? 果我们看到当时的情况， Jika kita melihat kondisi di saat itu, 以色列人当时不是像我们现在是自由的一个国家，成立一个国家。 bangsa Israel di saat itu bukanlah sama seperti kita yang sudah merupakan negara yang merdeka. 当时耶稣时代什么？他们是被统治的， Di saat itu mereka dijajah 就是被什么罗马帝国来统治他们。 dan dijajah oleh bangsa Romawi. 当时是有大概63年，他们被统治了。 Di saat itu sekitar sudah 63 tahun mereka dijajah. 但是他们其实不只是63年被罗马统治而已， Tetapi sepanjang sejarah mereka bukan hanya dijajah oleh bangsa Romawi. 大概有1300多年前，自从这个所罗门这个以色列国家的这个犹大国之后， Mulai dari Salomo lebih kurang ada 1300 tahun mereka dijajah. 就是他们已经被什么很多国家，比如说亚述、巴比伦、波斯和希腊国来统治他们。 Mereka dijajah oleh banyak sekali kerajaan, misalnya dari kerajaan Asyur, Babilonia, dan Yunani. 我不晓得你被这个一连串的国家来统治，你感觉会怎么样？ Saya 活在 tidak- 那个情况。 Saya tidak tahu bagaimana perasaan kita jika kita dijajah terus-menerus oleh beberapa kerajaan. 曾经没有度过这个好像自由成为一个很自由国家一个人民的情况， Mereka tidak bisa melewati kehidupan sebagai orang yang merdeka. 应该不舒服，对吗？ Sangat 如果我 tidak 们问我们 nyaman. 阿公阿嬷那时第二世界大战的时候，印尼也是被统治过，对吗？ Mungkin sama seperti kakek nenek kita yang di saat Indonesia dijajah di Perang Dunia Pertama dan Kedua. 所以当时以色列人当时的情况看到，耶稣骑着驴要进耶路撒冷的时候， Dan di saat itu keadaan hati dari bangsa Israel melihat Yesus menaiki keledai mau masuk ke kota Yerusalem. 他们有的已经看过、听过、体验过了耶稣以前3年的时候，医人的病啦、带人、喂养人等等，做了很多神迹。 Dan banyak dari mereka yang sudah pernah mendengar kuasa pekerjaan dari Yesus yang menyembuhkan orang dan sebagainya. 所以他们就确定，这就是弥赛亚要救我们的。 Dan mereka dengan pasti mengatakan bahwa inilah Mesias yang akan menyelamatkan kita. 救我们什么？脱离这个罗马帝国的统治。 Menyelamatkan kita dari penjajahan bangsa Romawi. 所以他们说是大卫的孩子，是国王弥赛亚救赎主。 Oleh karena itu mereka mengatakan Hosana bagi anak Daud. 但是各位弟兄姐妹，你要了解， Tetapi saudara-saudari, Anda harus mengerti, 这种的大欢呼， teriakan sahutan 这个是 seperti 庆 ini, 典，这个的庆典perayaan， perayaan seperti ini 指什么？不短几天而已。 hanya beberapa hari 如 saja. 果我们看在这个马太福音第27章23到23节之后， Jika kita melihat Injil Matius pasal 27 ayat ke-22, 这个距离大概有3-4天而已。 jaraknya hanya lebih kurang 3 sampai 4 hari. 如果我们想短短的几天之后， Hanya beberapa hari saja. 这样的欢呼声音变成了什么？把这个耶稣钉在十字架上。 Seruan yang memuji bahwa Yesus adalah Hosana berubah menjadi salibkan dia, salibkan dia. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari, 怎么可以欢呼变成一个咒骂？ bagaimanakah sebuah seruan puji-pujian bisa berubah menjadi sebuah kutukan? 我们常常会讲什么？福建话，人的心会快变的，对吗？ Kita sering mengatakan hati manusia cepat sekali berubah. 各位弟兄，为什么这位被拥戴为王的耶稣， Saudara-saudari, mengapa Yesus yang adalah Raja 竟然被他们说了钉十字架，真的把他钉在十字架上了？ tetapi diteriakin bahwa salibkan dia dan akhirnya benar-benar disalibkan di atas kayu salib. 各位弟兄们，当我预备这位讲章的时候，
Saudara-saudari di saat saya mempersiapkan nats khotbah ini, 我开始也想象，我也一直在思考， saya terus merenungkan, 虽然这个很难去理解的， walaupun ini sangat sulit dimengerti, 但是感谢主，接着我们今天刚才所读的腓立比书第2章8节来说， tetapi saya bersyukur bahwa di nas Alkitab yang kita baca tadi di Filipi pasal 2 ayat ke-8, 这个腓立比书是保罗写信给腓立比教会的时候， surat ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada gereja di Filipi. 这是一个在罗马帝国中具有重要地位的城市，这个腓立比城。 Dan kota Filipi adalah kota yang sangat penting di daerah jajahan bangsa 当 Romawi. 地的基督徒就是保罗所牧养的， Orang Kristen di kota Filipi, 他们面对来自外邦与文化的挑战， mereka menghadapi tantangan dari budaya-budaya dari luar. 保罗写这书要教导他们， Dan Rasul Paulus menuliskan surat ini untuk mengajarkan mereka, 要学习耶稣的榜样。 haruslah kalian meneladani Yesus. 学习什么耶稣的榜样呢？ Meneladani Yesus yang 我们 bagaimana? 从这个腓立比书第2章第8节来看。 Kita melihat jawabannya di Filipi pasal 2 ayat ke-8. 第一节，我们看到耶稣来到世界， Yang pertama kita bisa melihat bahwa Yesus datang ke 是 dunia 以降卑为人的。 yaitu dengan merendahkan diri sebagai manusia. 保罗借着这个书信教导他们要谦卑，以真正的牺牲。 Melalui surat ini Rasul Paulus ingin mengajarkan bahwa kita harus benar-benar merendahkan diri dan berkorban 并以基督为榜样。 dan menjadikan Yesus sebagai teladan kita. 各位弟兄们，耶稣本是完全的神， Saudara-saudari, Yesus adalah 100% Tuhan, 他却愿意进到耶路撒冷，不是成为一个国王， tetapi dia rela datang ke dunia ini bukan dengan status sebagai raja, 不是以将军要战败一个地方的。 bukan datang sebagai status orang jenderal. 所以我们看在中至节的时候，耶稣取什么？取一只驴。 Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa di Minggu Palem, di perayaan Hari Palem itu Yesus menaiki keledai. 驴是代表什么？和平。 Keledai melambangkan kedamaian. 驴不会跑得很快的啊。 Keledai tidak bisa berjalan dengan 但是 cepat. 如果相反，耶稣骑着一只马， Sebaliknya, jika Yesus menaiki kuda 或是带马车， atau menaiki kereta kuda, 这表示什么？他要战争。 itu bisa melambangkan bahwa dia ingin bertempur. 各位弟兄姐妹，我们看到耶稣同样的来到这世界，他谦卑自己， Saudara-saudari, kita bisa melihat bahwa Yesus datang ke dunia ini dengan merendahkan dirinya. 甚至保罗在这个腓立比书第2章7节上半节，刚才我们第8节所看的，他说什么？耶稣反而虚己，取了奴仆的形象，成为人的样式。 Dan di Filipi pasal 2 ayat ke-7 kita bisa melihat bahwa Yesus datang dengan mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. 我们看到耶稣在这个世界的时候， Kita bisa melihat Yesus saat di dunia ini, 他经历了人的饥饿， dia merasakan kelaparan yang dirasakan oleh manusia. 疲惫。他说：“我累了，我饿了，你痛苦。” Rasa capek, rasa lapar. 显示出他的爱不只是理论上， Ini menunjukkan bahwa kasih dari Yesus itu bukanlah teori semata-mata, 而是他亲自参与与付出。 tetapi itu adalah kasih yang dia pancarkan dari hidupnya sendiri. 各位弟兄们，曾经在英国里，1936年发生一个消息， Saudara-saudari, di kerajaan Inggris pada tahun 1936, 这影响到好像不只是英国，当时全世界人因为看到新闻的，他们讥笑。 ada suatu kejadian yang menggemparkan seluruh dunia. 为什么呢？就是他们的英国国王爱德华8世， Yaitu peristiwa di mana Raja Edward ke-8, 他为了以他所爱的女人叫做 Wallis Simpson。 demi menikahi wanita yang dicintainya yang bernama Wallis Simpson. Wallis Simpson 不是一个好像有在跟他们英国有同等的地位的，他是美国的一般的平常的人而已。 Wallis Simpson bukanlah orang dari kerajaan, tapi dia adalah rakyat jelata. 但是 Wallis Simpson 什么？他已经结婚2次了， Tapi Wallis Simpson sudah menikah 2 kali, 不只是结婚2次， bukan hanya menikah 2 kali, 离婚2次， bercerainya juga 2 kali. 结婚2次，离婚2次。 Menikah 2 kali, bercerai 2 kali. 他离婚不是因为这丈夫过世了，或者丈夫有暴力的打他，
Dia bercerai bukan dengan alasan bahwa suaminya sudah meninggal atau terjadi KDRT di dalam rumah tangga. 但是因为 Wallis Simpson 当时是在美国是说沙利达很有名的人， Tetapi karena Wallis Simpson di Amerika di saat itu adalah seorang yang sangat terkenal 他的生活也不三不四的。 dan kehidupannya juga sembarangan. 但是奇怪哦，为什么这个英国国王爱特华八世要娶她，爱上她， Tapi sangat aneh sekali mengapa Raja Edward ke-8 bisa mencintai dia, 甚至放弃了王位， bahkan melepaskan tahtanya 这进行了这个世界， dan melangsungkan pernikahan tersebut ya membuat dunia itu getar gitu ya, terkejut. dan membuat seluruh dunia gempar. 各位弟兄姐妹，如果我们看这个事情， Saudara-saudari, jika kita melihat kejadian ini, 这个爱特华八世的国王，他所做的事情， apa yang dilakukan oleh Raja Edward ke-8 这是与基督的牺牲相比是比不上的。 sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan. 我们的耶稣是万王之王，对吗？ Tuhan Yesus kita adalah Raja dari segala raja, 他却甘愿离开天上的荣耀， dan dia rela meninggalkan kemuliaan di surga 来到这个世界， untuk datang ke dunia ini. 为我们的嘛，比这个Wallis Simpson 的罪有可能更严重的。 Mungkin bagi kita manusia yang dosanya lebih berat daripada Wallis Simpson, 但是他愿意， tetapi dia 他 rela, 降卑自己。 dia merendahkan dirinya. 各位弟兄姐妹，我们的卫理公会的创办人约翰卫斯理曾经说一句话关于耶稣。 Saudara-saudari, Bapak gereja kita yaitu John Wesley pernah mengatakan satu perkataan. 我试看把它翻成中文说：基督他本是荣耀的神，却甘愿降卑成为人，而作为人，他更进一步降卑，甘愿受苦，死在十字架上。 Kristus yang adalah Allah dalam segala kemuliaannya merendahkan dirinya dengan menjadi manusia, dan sebagai manusia yang merendahkan diri lebih lagi dalam penderitaan dan mati di kayu salib. 从这里我们可以学习到，耶稣不只是降卑自己而已。 Di sini kita bisa melihat bahwa Yesus bukan hanya merendahkan dirinya, 接下来我们也看到耶稣也顺服至死。第二点， tetapi kita bisa melihat juga bahwa Yesus taat sampai mati. 耶稣的顺服并不容易的。 Ketaatan Yesus ini tidaklah gampang. 他可以选择避开这个十字架，对吗？ Dia bisa memilih untuk menghindari kayu salib, 但他仍然遵行父神的旨意。 tetapi dia tetap taat pada kehendak Allah Bapa. 我们如果在这个四福音里面也可以看到， Kita bisa melihat di Next. 4 Injil, 在这个特别在这个路加福音或是马太福音说， terlebih lagi di Next. Injil Matius ataupun Injil Lukas dikatakan 他就是在这个面对这个他没有罪的无罪的，但是要替人家死在十字架的时候， yaitu di saat dia yang tidak berdosa akan mati sebagai orang berdosa bagi kita di atas kayu salib, 他就往这个客西马尼园祷告。 dan dia berdoa di Taman Getsemani. 各位弟兄们，我不晓得当你面对一个情况，比如说你被人家判死刑的时候，但是你没有做的时候， Saudara-saudari, saya tidak tahu bagaimana perasaan Anda di saat Anda dihukum mati tetapi Anda sebenarnya tidak bersalah. 你愿意吗？ Apakah Anda rela? 我不做哎，我来拐弯哦。 Saya tidak melakukannya, kenapa engkau menghukum saya? 但是各位弟兄们，我们看到耶稣他反而什么？他本来谦卑自己，然后他顺服父神。 Saudara-saudari, kita bisa melihat apa yang dilakukan Yesus, yaitu dia merendahkan dirinya dan taat pada kehendak Bapa. 在这个路加福音22章42节里面说， Di Injil Lukas pasal 22 ayat ke-42 sampai 44他 dikatakan, 说：“父啊，你若愿意，就把这杯散去；然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。” Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. 各位弟兄们，这顺服是不简单的， Saudara-saudari, ini tidaklah gampang, 但是嘛，他怎么样找出路借这个顺服呢？ tetapi dia tetap taat, 就是借着祷告，对吗？ yaitu dia taat, dia menghadapi 他 penderitaan 去 ini melalui 寻 doa. 找阿爸天父来问。 Dia mencari Allah Bapa. 有可能我们一般是面对苦难的时候，我们会找人， Mungkin kita di saat menghadapi permasalahan, kita akan mencari nasihat dari orang lain. 我们有可能找我们的父母，或是找长辈的人。
Mungkin kita mencari orang tua kita atau mencari orang yang lebih senior. 但是耶稣反而没有这样做， Tapi Yesus tidak melakukannya. 他反而顺服天父上帝，他问天父上帝。 Dan dia taat pada Allah Bapa, dia mencari Allah Bapa. 有可能我们问人说了，你们去当都罪哦，你不要当那个罪。有可能我们去找别人的时候， Mungkin di saat kita mencari nasihat orang lain akan mengatakan, jangan kamu tanggung dosa itu. 你没有做错事的啊， Kamu 为 tidak 什么你没有 melakukan 当啊？ kesalahan. 但是什么？他问天父上帝， Tapi Yesus bertanya pada Allah Bapa. 所以天父上帝什么说？为了要成全。 Dan dia mengatakan, biarlah kehendak-Mu lah yang terjadi. 各位弟兄姐妹，这种顺服不仅显示了耶稣对天父的爱， Saudara-saudari, ketaatan Yesus ini bukan hanya menunjukkan kasih-Nya kepada Allah Bapa, 这显示了他对我们的爱。 tetapi juga menunjukkan kasih-Nya kepada kita semua. 耶稣选择了十字架的路， Yesus memilih untuk melalui jalan salib. 即使这是一个极大的苦。 Walaupun itu ada penderitaan yang begitu besar. 曾经有一个叫做马西米利安·可尔贝， Pernah ada seorang tokoh yang bernama Maximilian Kolbe. 他是一名波兰的天主教神父。 Dia adalah seorang pastor gereja Roma Katolik dari Polandia. 那时他们的国家是被那个纳粹德国统治。 Di saat itu negara mereka dijajah oleh Nazi. 在1941年的时候，他被开甲在奥斯威辛集中营。 Pada tahun 1941, dia ditangkap di kamp konsentrasi Auschwitz. 有一天，有一名的囚犯越狱， Suatu hari ada seorang di dalam penjara itu yang mencoba melarikan diri. 作为惩罚的， Dan sebagai hukuman, 纳粹军队就是要挑选10个人， tentara Nazi itu memilih 10 orang 将他们锁在这个地堡里， untuk dikurung di bunker bawah tanah 判处死刑， untuk dijatuhi hukuman mati. 不给食物和水。 Tidak diberikan kepada mereka makanan dan minuman. 然后其中一名被选中的男子，他哭着说 Tetapi ada seorang lelaki yang dipilih itu menangis dan berkata, ：“我给等啊，我有家人的啊， saya ada keluarga, 我家有孩子，还有妻子的啊。” saya masih ada istri dan anak. 他就一直哭。 Dan dia terus menangis. 然后这个克尔贝他听到了之后， Dan Maximilian Kolbe ini setelah mendengar ini, 他走上前说 dia maju ke depan dan berkata, 我想取代他， saya ingin menggantikan dia. 我没有妻子， Saya tidak ada istri, 也没有孩子。 juga tidak ada anak. 各位弟兄姊妹，纳粹的军队就接受了他的请求。 Saudara-saudari, tentara Nazi menerima permintaan dari Kolbe ini. 克尔贝和其他的9人被关进了地堡。 Kolbe dan 9 orang lainnya dipenjarakan di bunker bawah tanah. 在2周的时间里， Dalam waktu 2 minggu, 他不断的祷告并鼓励其他9个的囚犯， dia terus berdoa dan mensupport, mendukung 9 orang lainnya. 直到最后去世。 Sampai akhirnya dia juga meninggal. 各位弟兄姐妹，这个故事反映了耶稣为我们使命。 Saudara-saudari, cerita ini mencerminkan pengorbanan Yesus untuk kita, 使我们得生命。 agar kita bisa memperoleh hidup. 我们同样因罪应该是死的， Kita juga sama, seharusnya karena dosa kita harus mati. 但是耶稣代替了我们。 Tetapi Yesus sudah menggantikan kita. 在这个希伯来书5章8到9节说， Di Ibrani pasal 5 ayat 8 dan 9 dikatakan, 他虽然为儿子，还是因所受的苦难学了顺从，他去得以完全，就为凡顺从他的人成了永远得救的根源。 sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. 有一名的卫理神学家叫做威廉波特波普， Ada seorang teolog metodis yang bernama William Burt Pope. 他说基督教导了我们真正的荣耀在于服侍和牺牲。 Dia mengatakan bahwa Yesus mengajarkan kita kemuliaan sebenarnya itu ada di dalam pelayanan dan pengorbanan, 而不是世俗的权利或荣誉。
dan bukanlah pada kemuliaan kekuasaan dan kemuliaan duniawi ini. 耶稣表明，真正的伟大来自于谦卑自己和为别人服侍。 Yesus menyatakan kemuliaan yang sebenarnya itu adalah merendahkan diri dan melayani orang lain. 所以我们看到耶稣是什么？接下来的耶稣是逾越节的羔羊，为人、为世界的人赎罪。Next， Dan selanjutnya kita bisa melihat bahwa Yesus mati sebagai domba Paskah untuk menembus dosa manusia. 在彼得前书第1章18到19节说。 Di 1 Petrus pasal 1 ayat ke-18 dan 19 dikatakan, 知道你们得赎，脱去你们祖宗所传流希望的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无沾点的羔羊的血。 sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. 各位弟兄姐妹，耶稣的死不仅是一种受苦的牺牲， Saudara-saudari, kematian dari Yesus bukan hanya kematian berupa penderitaan yang dia alami. 同样的，当我们看到这中之节的时候，耶稣进耶路撒冷城，不只是什么要救以色列人而已。 Sama halnya kita melihat bahwa Yesus di saat masuk ke dalam Yerusalem bukan hanya untuk menyelamatkan bangsa Israel. 如果他只为了要救成为以色列的王而已， Jika dia hanya ingin menyelamatkan bangsa Israel, 他就什么骑着马兵，带很多马， dia 带 akan 军队，然后冲进耶路撒冷。 dia akan menaiki kuda membawa banyak pasukannya untuk menyerang kota Yerusalem. 但是耶稣是为了要成为世界人的羔羊。 Tetapi Yesus ingin menjadi domba Paskah bagi dosa Next. dunia. 这表示了耶稣是逾越节羔羊的应验。 Ini mencerminkan bahwa Yesus adalah pencerminan dari domba Paskah Allah di Perjanjian Lama. 在出埃及记第22章中，我们可以看到， Di Keluaran pasal 22 kita bisa melihat 上帝命令了以色列人 Tuhan memerintahkan bangsa Israel 要宰杀一只没有瑕疵的这个羔羊， untuk menyembelih domba yang tak bercacat, 作为从埃及的瘟疫中的拯救出来的标志。 untuk menjadi suatu tanda bahwa mereka sudah diselamatkan dari tulah-tulah yang ada di Mesir. 同样的，耶稣是上帝的羔羊， Sama halnya Yesus adalah anak domba Allah 除去什么？除去世界你我，不只是以色列人的罪孽。 yang menghapus dosa dunia, yaitu dosa Anda dan saya, bukan hanya dosa bangsa Israel. 所以我们看到耶稣愿意走这个十字架。 Oleh karena itu kita bisa melihat bahwa Yesus rela untuk jalan di jalan salib ini. 我们看到十字架的行起源是从这个波斯帝国开始的， Kita bisa melihat bahwa hukuman salib ini dimulai dari kerajaan Persia, 后来被这个罗马人采用， kemudian digunakan oleh bangsa Romawi 称为最屈辱的处决的方式。 menjadi suatu cara penghukuman yang paling menghinakan atau memalukan. 这个钉十字架的目的是为了带给这个被钉的人长久的痛苦。 Hukuman salib ini adalah untuk memberikan penderitaan dalam jangka waktu yang lama kepada orang yang dipakukan di atas kayu salib. 一般是用来像这个是奴隶啦、叛乱分子和重罪的犯子。 Biasanya digunakan untuk menghukum budak-budak, pemberontak ataupun penjahat dengan kejahatan yang besar. 十字架不仅是一种肉体的惩罚而已， Salib bukan hanya penderitaan di badan jasmani, 更是一个什么羞辱的象征。 tapi itu adalah pencerminan suatu kehinaan. 但是我们看到耶稣是无罪的， Tetapi kita bisa melihat bahwa Yesus adalah tidak berdosa. 他选择了一个最屈辱的方式，死来偿还我们的罪。 Dia memilih satu cara yang paling hina untuk membayar dosa kita. 有一句话说，耶稣不只是被钉在十字架上而已， Ada satu perkataan yang mengatakan bahwa Yesus bukan hanya dipakukan di atas kayu salib, 而是因他对我们世界的人的大爱而死。 tetapi dia mati karena kasih dia yang begitu besar untuk kita semua. 今天各位弟兄姐妹， Hari ini, 耶 saudara-saudari, 稣的牺牲不仅只是历史的故事而已，
Pengorbanan Yesus bukan hanya suatu fakta di dalam sejarah, 但是应该是对我们今天的生活有直接的影响。 tetapi harusnya mempunyai satu pengaruh yang langsung kepada kehidupan kita. 如果耶稣谦卑自己并顺服至死， Jika Yesus merendahkan diri dan menderita, 那么我们身为耶稣的门徒要如何呢？ kita sebagai murid-murid Yesus, apa yang harus kita lakukan? 如果他在苦难中依然保持忠心， Jika dia tetap setia di dalam penderitaan, 我们是否也准备好在日常中背负我们的十字架吗？ apakah kita sudah siap untuk memikul salib kita di dalam kehidupan kita? 现在我们来看看这个原则如何应用在我们的生活中。 Mari kita lihat bagaimana prinsip-prinsip ini bisa diterapkan ke dalam kehidupan 我 kita. 把它给大家3个我们必须要学习到的， Saya membaginya menjadi 3 pembelajaran yang bisa kita sama-sama 希 belajar. 望大家回去好好的来思考、来实行。 Kiranya kita semua bisa merenungkannya dengan 第 baik-baik. 一件，我们不要只受祝福的时候，我们赞美耶稣。 Yang pertama, kita jangan hanya memuji Yesus di saat kita mendapatkan berkat. 就像当时的耶路撒冷城的人， Sama seperti orang-orang di Yerusalem pada saat itu. 当耶稣他们称为弥赛亚要做我们王的时候，他们在说哈利路亚，荣耀他。 Di saat mereka mengatakan Yesus adalah Mesias yang akan menyelamatkan kita, mereka mengatakan haleluya, kami mau Yesus. 但是希望我们无论在面对苦难中，我们要坚持我们的信心。 Tetapi di dalam penderitaan, kita juga tetap harus mempertahankan iman kita. 各位弟兄姐妹，今天有许多基督徒寻求上帝的时候， Saudara-saudari, banyak sekali orang Kristen di zaman sekarang ini di saat mencari Tuhan. 我说这个例子不是说你们，还是希望我们不是其中之一。 Saya katakan ini dengan berharap bahwa itu bukan kita yang di sini. 今天有许多基督徒寻求上帝，只是为了物质上的祝福。 Banyak orang di zaman sekarang mencari Tuhan Yesus hanya untuk kebutuhan materi mereka. 我们时常在外面听人讲，我摆这个行了，香啊！ Kita sering mendengar, saya menyembah Tuhan ini sangat berkhasiat. 看无香也可以把经了。 Jika tidak berkhasiat lagi, saya akan pindah ke Tuhan yang lain. 当我们事业成功的时候， Di saat karir dan bisnis kita sukses, 当我们家庭幸福的时候， di saat keluarga kita penuh bahagia, 当我们身体健康的时候， di saat badan kita sehat-sehat, 我们就会赞美上帝，很勤劳的来教会， kita akan memuji Tuhan dan dengan sangat rajin ke gereja. 多奉献一点。 Dan mungkin memberikan persembahan yang lebih banyak. 然而，当面对失败或是苦难的时候， Tetapi di saat kita menghadapi kegagalan, menghadapi penderitaan, 就开始怀疑上帝，并放弃了我们的信仰。 mungkin kita mulai mencurigai Tuhan dan mungkin akan melepaskan iman kita. 我曾经认识了一个弟兄， Saya pernah mengenal seorang, 他是一位商人， dia adalah seorang businessman 很成就的商人， yang sangat sukses. 他也在这个教会非常活跃。 Dan dia juga melayani dengan aktif di gereja. 但是他自从他的企业破产后， Tetapi setelah bisnisnya bangkrut, 我们知道2008年发生这个世界金融危机， kita mengetahui ada krisis ekonomi di tahun 2008. 他股票下跌得很严重， Dan sahamnya jatuh 这位弟兄就开始的疏远了教会， dan jemaat ini mulai meninggalkan 他 gereja. 很失望， Dia sangat 因为 kecewa 他觉得上帝没有回应他的祈求祷告，帮助他。 karena dia merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa dia, Tuhan tidak menolong dia. 但是感谢主， Tapi puji Tuhan, 有一天当我们开始探访他，勉励他的时候， suatu hari ketika kami mulai membesuk dia lagi 经历到漫长的时间， dan melalui proses perjalanan yang panjang, 最后他意识到上帝从未离开过他， dan dia mulai menyadari bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. 而是透过这个困难塑造了他。 Tetapi melalui penderitaan yang dia alami untuk membentuk dia. 希望我们也可以学习这一点。 Kiranya kita juga bisa belajar pelajaran ini. 第二点，我们要学习到耶稣顺服的生活。 Yang kedua, kita harus belajar hiduplah di dalam ketaatan seperti Yesus. 各位弟兄姐妹，顺服不仅在这个顺境的时候， Saudara-saudari, kita taat bukan hanya di dalam keadaan lancar-lancar, 但是在逆境的时候，
Tapi di saat kita mengalami kesusahan, 我们刚才已经看到耶稣遵从天父的旨意， tadi kita sudah melihat bagaimana Yesus menaati kehendak Tuhan, 他直到他死在十字架上， taat sampai mati di atas kayu salib. 他不求安逸， Dia tidak mencari kenyamanan, 不逃避苦难， tidak menghindari penderitaan. 他始终忠心到底。 Dia tetap setia sampai akhir. 各位弟兄们，希望我们不要像有的基督徒，当受到诱惑的时候， Saudara-saudari, kiranya kita jangan seperti orang Kristen yang lain di saat mengalami penderitaan, 我们就妥协。诱惑是pencobaan， pencobaan. 我们就马上妥协放弃。 Maka kita mulai kompromi melepaskan iman kita. 我们信主者寻求上帝的祝福和成功而已。 Di mana kita percaya pada Tuhan Yesus hanya untuk mencari kenyamanan, sukses dan kemakmuran. 但是我们希望要学习像主耶稣， Kiranya kita bisa belajar seperti 他什么 Yesus. 他祷告， Dia berdoa. 他怎么样可以顺服上帝呢？ Bagaimana dia bisa taat pada 他 kehendak 祷 Tuhan? 告， Dia berdoa 在克西马尼园， di Taman Getsemani. 不是靠他自己。 Bukan mengandalkan diri sendiri. 我们时常说我要忠心到底， Kita sering mengatakan saya mau setia sampai akhir. 是靠我们自己的。 Mengandalkan diri sendiri. 我们肉体有限，对吗？ Kedagingan kita terbatas 有可能你 adanya. 今天在这里说，我爱setia，我要忠心。 Anda duduk di sini mungkin mengatakan saya mau setia. 但是有可能你回到家的时候，看到你真正面目的困难的时候， Tapi di saat kita pulang ke rumah, kita melihat penderitaan yang kita hadapi. 我相信我也是无法做到。 Saya percaya saya juga tidak bisa 但是我们 melakukannya. 要一起靠上帝，对吗？ Oleh karena itu kita harus 所以主耶稣靠上帝来祷 kita 告。 harus mengandalkan Tuhan di 同样 dalam 的 doa. 各位弟兄姐妹， Saudara-saudari, 当你面对困难的时候， di saat Anda menghadapi penderitaan, 不要靠自己， jangan mengandalkan diri sendiri. 像耶稣， Belajarlah dari Yesus. 他邀请他的门徒们 Dia mengajak murid-muridnya 去哪里？ kemana? 去走走吗？不是， Jalan-jalan? Bukan. 去祷告室， Tapi untuk berdoa. 去祷告殿。 Untuk berdoa. 那时祷告殿在哪里？在克西马尼园。 Tempat berdoa di saat itu di mana? Di Taman 今天 Getsemani. 每一位的恩典堂的弟兄姐妹， Semua jemaat di Gemi Gratia. 你面对困难的时候， Di saat kalian menghadapi 你要顺 penderitaan, 服主耶稣的时候， di saat Anda merasa tidak mau taat pada Yesus, 不要只靠你自己， jangan mengandalkan diri sendiri. 不要说我搞我打波浪白白，骨力走起来拍边都等，无法的。 Jangan terus mengandalkan diri sendiri. 希望我们一起手牵着手，一起在什么祷告殿祷告，阿门。 Kiranya kita bisa bergandeng tangan berdoa. 我们感谢主，教会预备了给我们每天、每个礼拜、星期三一起来祷告。 Kita bersyukur gereja mempersiapkan waktu berdoa setiap hari Rabu malam. 然后牧师每个礼拜在报告的时候一直说，一起来祷告，一起来祷告。 Dan setiap minggu juga diajak kita untuk setiap hari Rabu untuk berdoa. 因为我们要学习像主耶稣顺服到底。 Karena kita harus belajar dari Yesus untuk taat sampai akhirnya. 然后我们要最后的也学习耶稣什么呢？ Dan selanjutnya yang harus kita pelajari adalah 勇敢背起十字架来跟随基督。 berani memikul salib untuk mengikuti Kristus. 跟随耶稣意味着要准备好面对后果， Mengikuti Yesus, kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi akibat-akibatnya. 包括受拒绝和困难。 Termasuk di saat kita menghadapi penderitaan. 这个背负十字架不是我说的而已， Memikul salib ini bukan perkataan saya. 但是耶稣在路加福音9章23节说， Tapi yang dikatakan Yesus di Injil Lukas pasal 9 ayat ke-23. 若有人要跟从我，不是跟从王牧师，但是跟从主耶稣基督， Setiap orang yang mau mengikuti aku, yaitu mengikuti Yesus, 就当舍己， ia harus menyangkal dirinya. 天天背起他的十字架来跟从我。 Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. 各位弟兄们，就像这个有一位运动员为了取得胜利， Sama seperti seorang atlet yang ingin menang di dalam suatu pertandingan. 他不顾自己的疲劳和痛苦， Dia tidak peduli pada capek di dalam badannya. 他刻苦训练自己。 Dia terus tekun berlatih. 我们同样的在困难面前的时候，
Sama halnya kita di hadapan permasalahan atau penderitaan, 也要背起自己的十架，跟随基督， kita harus tetap memikul salib kita dan mengikuti Kristus. 要保持忠诚。 Kita harus tetap setia. 这忠诚虽然不总是那么容易， Kesetiaan ketaatan ini tidaklah gampang. 但这主耶稣应许为那些坚持到最后的人提供力量与安慰。 Tapi Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan dan penghiburan bagi orang-orang yang bisa bertahan sampai akhir. 所以各位弟兄们，同样的 Oleh karena itu saudara-saudari, sama halnya ，next， 我们不要让把这个中至节的主日的时候， janganlah kita membiarkan Minggu Palem ini, 就像那2000多年前耶路撒冷人民， jangan seperti orang-orang di 2000 tahun yang lalu di depan kota Yerusalem 在那时庆祝。 dan merayakannya di saat itu. 有可能今天我们在恩典堂也在庆祝， Sama halnya di dalam gereja mungkin kita sedang merayakan. 每年都是庆祝，对吗？ Setiap tahun kita juga 每 merayakan. 年都有圣诞节、 Setiap tahun kita ada perayaan Natal juga, 复活节、 perayaan kebangkitan, 种子节， perayaan Minggu Palem. 但是对我们的灵命的成长没有的。 Tetapi tidak ada artinya bagi perkembangan iman kita. 希望借着这受苦，耶稣的受苦， Dan melalui penderitaan yang Yesus alami, 耶稣的牺牲， pengorbanan yang 来 Yesus 激发 berikan 我们， untuk menginspirasikan 使得 kita 我们往向基督， agar kita bisa menuju melihat Yesus, 天天靠主的，天天靠主， setiap hari mengandalkan Tuhan, 顺服他的话语， taat pada firman-Nya, 背起十字架， dan memikul salib kita 来跟随主。 untuk mengikut Yesus. 阿门。 Amin. 我们一起来祷告。 Mari kita bersatu dalam doa. 爱我们的天父上帝，感谢你，借着你的话来激发我们，来坚固我们。主啊，我们有时很忙的，我们时常把这个基督只是参好而已，看成为我们成功的榜样，人生成就的模仿。而主今天借着你的话语，接着你所做的，你愿意降卑自己，成为人，道成肉身来这个世界，甚至愿意顺服完成天父之旨意，钉在十字架上死，但是复活。今天求主帮助我们，当我们面对人生的苦难的时候，当我们面对病痛的时候，当我们面对家人的拒绝的时候，因我们跟随主，因我们走这个真理的时候，求主你帮助我们，求主你的圣灵与我们同在，使我们可以殷勤的来好好的默想主你为我们的受苦，使我们可以好好的每天向你祈求祷告，向你读经思考灵修你的真理，使我们有力量走我们十字架。主你也帮助我们，当我们侍奉你的时候，无论在社会，无论在家庭，无论在教会里，面对人的误解，面对人的拒绝，面对有可能苦难，我们还是可以坚持到底。我们相信主，你要爱我们，你来到世界为了爱我们救我们，我们不放弃，我们要坚持到底。感谢主，听我们祷告的主，应我们祷告，奉靠主耶稣名求的，阿门。谢谢。